Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penonton, pendengar, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kembali dengan Audio Berilmu Berbakti X Datuk Dr. Muati. Sedar tak sedar tu kita dah 4 episod. Hari ini ada satu lagi episod yang menarik untuk kita kongsikan. Tajuk pada hari ini, saya teruslah tu kita. Kita pun tak ada banyak masa. InsyaAllah kita nak terus kepada topik perbincangan kita pada hari ini. Topiknya adalah tentang bidang Datuk yang sangat dekat dengan Datuk. Topiknya hari ini, tajuk yang kita letakkan itulah tentang retorik. Cuma macam saya ada sembang Datuk sebelum tadi tu, rasanya kita tak akan dapat habiskan tajuk ni dalam sesi kali ini. Kita akan ada beberapa siri lagi saya rasa yang akan mengupas dengan lebih dalam tentang retorik ini. Cuma pada hari ini, insyaAllah kita akan cuba bagi yang paling asas sahaja, yang perlu untuk audien, pendengar, tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang retorik. Sebab rasanya kita sentuh dalam episod 1 itu hari tentang macam mana persepsi ataupun tanggapan yang salah berkaitan dengan retorik. Jadi yang itu tu kita nak cuba betulkan terlebih dahulu pada hari ini. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan di masa-masa yang akan datang, kita akan kupas secara lebih mendalam. Sebab tajuk retorik ini adalah tajuk yang memang penting lah. Kita guna dia sehari-hari. Saya ingat lagi Datuk masa Datuk mengajar dulu, Datuk ada beritahu yang cerita pasal Battle of Trafalgar, Road Honours Nations. Pemimpin mesti boleh mempengaruhi, boleh bercakap. Road Honours Nation tu putus tangannya, kan. Tapi masih boleh untuk memimpin angkatan tenteranya. Yang benda-benda beginilah yang kita nak kupas, dan persepsi atau tanggapan negatif tu cuba untuk kita tamatkan pada hari ini. Baik, Datuk, saya buka kepada Datuk. Mungkin yang di awalnya kita nak cerita, sebab Datuk asalnya macam episod 2 itu hari kita sembang, Datuk asalnya adalah daripada backgroundnya ataupun berlatar belakangkan kepada pertanian. Mungkin kita boleh cerita sikit dari segi penglibatan, macam mana tiba-tiba Datuk terlibat, boleh ambil keputusan untuk terjun ke dalam bidang retorik, dan mungkin Datuk ceritakan sikit macam mana Datuk, saya tahulah Datuk punya pengalaman di luar negara tu, tapi kita nak kongsikan hari ini dengan para pendengar. Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya kepada semua yang mengikuti podcast ataupun audio siar ini. Sebenarnya kalau nak ditelusuri minat sebelum penglibatan secara lebih serius ya, minat saya dalam retorik, dia selalunya orang sebut sekali rhetoric and public address ya. Retorik dan pengucapan awam. Itu barangkali minat itu timbul dari kecil lagi, sebab arwah bapa saya itu dia imam. Jadi boleh kata selalu tengok arwah ayah naik mimbar baca khutbah hari Jumaat. Dan pada waktu yang sama arwah ayah saya juga seorang aktivis politik. Jadi sekali-sekala ada juga saya ikut pergi tengok kempen masa di bangku sekolah lagi, walaupun tak semua isu saya faham ya, tetapi maknanya saya biasa tengok arwah ayah sendiri bercakap, lepas itu pengucap bercakap. Jadi barangkali daripada situ timbul minat saya untuk bercakap apabila ada peluang bercakap. Jadi masa di sekolah tu bermula, saya ingat ya, sekolah rendah itu bermula dengan aktiviti mari bercerita. Kan, mari bercerita ni kena berdiri kat depan sekolah rendah. Sekolah rendah kebangsaan Tunku Abdul Halim di Al-Usta. Berdiri di depan dan kita bercerita. Saya tak ingatlah cerita apa, tapi cerita merapu je lah tu, reka-reka merapu je kan. Daripada situ mula seronok bercakap depan orang.
cakap depan kawan-kawan, cakap depan orang. Kemudian masuk syarahan. Saya ingat lagi arwah mak saya sendiri kata orang tak bercakap macam tu, dia mesti ada naik turun suara. Itu saya ingat lagi okey. arwah mak sendiri yang cakap. Dia kata biarlah suara tu ada naik turun, bukan macam itu saja mendata je. Dulu pun ada tak ada. Jadi maknanya barangkali itu menjadi penggalak, memberikan kita galakan untuk terus berkecimpung. Jadi apabila tamat sekolah, masuk ke UPM lah, masuk Uni pertama. Uni pertama, Universiti Pertanian masa itu, mengikuti bidang pertanian. Sudah ada ruang-ruang sebenarnya untuk terlibat sama ada dalam kelab ataupun dalam persatuan debat. Dan satu benda yang saya tak jumpa di sekolah tetapi saya jumpa di universiti pada waktu itu tahun 80-an itu ialah politik kampus. Yeah. Ini di sekolah tak ada. Kan di sekolah kita ada debat, kita ada syarahan gitu aja. Tapi bila datang ke sini nampak gaya ini lagi dahsyat dia punya pendedahan dia itu. Dan saya ingat tahun 80 itu tahun 1, jadi memang tak boleh jadi calon. Tapi saya jadi tukang tampal poster, tukang edarkan handbill malam-malam lepas kempen tu bersama dengan kawan baik saya yang juga kemudiannya menjadi pensyarah UPM di Ngabang Teliput di Terengganu sana. Datuk juga dia pun. Datuk Syarudin. Dan waktu itu saya diperkenalkan kepada politik kampus secara dekat. Sebelum ni kita baca-baca je. Sebelum masuk universiti tu. Baca, tahulah kata di universiti tu ada politiknya. Tapi bila dah masuk tu terlibat. Bermula daripada tahun 1 jadi tukang tampal poster, tukang distribute, tukang edarkan handbill, tukang dulu cyclostyle, kita kata gelek. Zaman-zaman tu. Gelek. Gelek mesin gelek lah. Mesin gelek tu lah. Lepas gelek lipat, pergi edarkan. Tahun lepas itu baru saya masuk bertanding dalam pilihan raya. Dan parti kami bertembung dengan parti yang lagi satu. Parti Surau tu ada. Yang parti lagi satu tu yang kita kata parti surau lah tu. Saya ingat lagi yang selalu bertembung dengan saya tu ialah kalau di Selangor ni kemudiannya jadi Yang Berhormat Yaakob Safari. Dan dia punya kawan-kawan dia antaranya termasuklah Yang Berhormat hari ini, Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution. Ya. Dia parti surau tu? Parti surau. Tapi kami kawan. Cuma ideologi dalam kampus itu lain lah. Kan? Dia dengan parti dia, kami dengan parti kami lah. Kalau tak salah saya, parti kami itu AMD. Ini barangkali kawan-kawan ataupun senior ingat AMD, Angkatan Mahasiswa Dinamik. Angkatan Mahasiswa dan lawan dengan BMB. Barisan Mahasiswa Bersatu. Penyandang tu? Dia orang penyandang? Dia orang penyandang lah. Sekali kot kami menang, tapi lepas tu tak menang dah. Tetapi apa yang saya maksudkan, ruang untuk berretorik. Ya. Terbuka semakin luas apabila menyertai politik kampus. Dan politik kampus dulu memang panas betul. Saya rasa 2 minggu tak tentu arah lah dekat nak pilihan raya kampus tu. Kita tak jadi belajar lah. Kempen panjang lah ke? Kempen panjang dan digilirkan pentas itu di kolej-kolej kediaman dan juga kita diberi ruang sebenarnya dalam bilik-bilik kuliah pun. Cuma kerusi berapa tu? Kalau ingat zaman tu? Saya tak ingat, tapi ada 2 ya. Satu dipanggil kerusi fakulti dan satu lagi adalah kerusi bebas. Kerusi bebas tu macam umum. parlimen lah. Kerusi fakulti tu macam DUN.
Saya bertanding dulu tu di kerusi fakulti. Kita sepatutnya buat sesi khas tu sebab ni pilihan raya kampus yang datang ni sangat dalam bulan 3 ni, bulan 3 dan 4 ni. Cuma sekarang ni tak sangat sebab dia digital. Digital dan online dan sebagainya. Dulu memang panas lah sehingga kan saya ingat polis cawangan khas special branch masuk dalam kampus sebab suasana kampus jadi panas pada waktu itu. Pada waktu itu sajalah. Pada waktu itu je. Lepas pada tu okey dah. Dia jadi panas dan nak mengelakkan kejadian-kejadian yang tak diingini lah. Kadang-kadang ada juga berlaku provokasi. Kita bertumbuk dan sebagainya. Itu sebabnya polis masuk. Tapi menarik lah, maknanya saya melalui satu proses di mana saya cuba pada waktu itu mengenali retorik dan public address itu, pengucapan awam itu dengan lebih dekat. Kita belajar kenebu tu biasa. Saya rasa tak ada speaker yang tak kenebu. Bagus macam mana pun dia bu. Mana yang dia tak setuju dia. Sebab audience ni berani bu sebab dia duduk dalam gelap. Ya. Lampu tu menyuluh kepada kita kan. Kita mengucap kempen malam. Jadi lampu menyuluh kepada kita. Kita tak nampak pun. Mungkin roommate kita sendiri yang kalau dia baling telur kita tak tahu dari mana datang. Biasa kena baling dengan telur. Ada juga. Baling telur. Objek-objek. Kentang kari tu. Dia ambil simpan daripada Dewan Makan kan. Entah berapa hari punya simpan baling kita. Kita tak tahu siapa. Jangan-jangan kawan kita sendiri. Saja nak provoke lah, membuat provokasi. Benda dalam gelap. Dia dalam gelap, kita tak tahu siapa. Ada yang kata balik lah, mengarut. Jadi kita belajar sebenarnya untuk mengawal kita punya emosi pada waktu itu dan fokus kepada manifesto lah, apa yang kita janjikan, apa yang kita perjuangkan untuk pelajar, kebajikan, terutama kebajikan pelajar pada waktu itu. Selepas daripada itu, saya pergi pula kepada debat. Debat inter college, debat inter faculty, debat inter varsity pada waktu itu. Ini juga bagi saya lah pengalaman yang menyeronokkan sebab kita belajar banyak benda yang di luar daripada bidang. Macam disebut tadi, saya ni sains pertanian ni bidang saya, sains pertanian. Tetapi apabila nak berdebat tu, kita kena debat macam-macam. Ada yang tajuk ekonomi, ada yang tajuknya berkaitan dengan perlembagaan. Itu yang saya ingat tu, perlembagaan tu kami terpaksa lawan dengan law students dari UKM. Dan kita ni budak-budak pertanian. Apa benda yang kita tahu pasal perlembagaan, pasal undang-undang. Bila pergi jumpa dengan pensyarah minta tolong, pensyarah yang tak pernah mengajar kita pun, fakulti lain, kita beritahu bahawa kita representing the university, tajuknya pasal constitution, pasal undang-undang, jadi minta tolong. Dia kata pergi beli buku. Saya masih ada simpan buku itu, buku yang ditulis oleh Tun Saleh Abbas, buku tentang perlembagaan. Basic lah tu, asasnya tu. Jadi kita baca malam tu kita bincang. Dan kemudian baru pergi jumpa balik dengan pensyarah tadi. Bila dah ada basic, barulah diceritakan perlembagaan ni macam ni. Baca dulu tu, kena baca dulu lah. Kena baca dulu sebab bila kita pergi kosong, dia tak mau cakap. Dia kata, dia cakap nanti dia tak faham. Tapi barulah kita ada hujah yang meyakinkan. Ini sebab bila kita sebut retorik ni, retorik ni berkaitan dengan hujah ataupun usaha untuk meyakinkan orang supaya orang terpengaruh kan. Itu retorik sebenarnya. Jadi daripada situlah datang satu, kita bentuk kita punya keyakinan diri, itu satu. Sebab dah biasa kena bu dan sebagainya. Jadi saya rasa kita pada waktu itu setakat kena bu, kena baling telur tu tak menggugat lah. Ya. Tapi kemudian tu saya tengok ada pemimpin pemuda dan sebagainya datang ke kampus kena bu dengan student, balik terus. Tak kental lah. Tak kental. Itu apa orang sekarang kata apa? Koyak hati tisu benda. Mudah sangat jadi takut kan. Tapi dulu mungkin sebab
kita dah melalui fasa yang susah tu kan. Jadi kita boleh berdiri dan bercakap dan cuba untuk meyakinkan orang. Dan tentulah kena ada fakta-fakta yang macam saya katakan tadi kami cari, jumpa dengan pensyarah dan sebagainya. Dulu tak ada lagi smartphone, tak ada lagi internet untuk kita cari sumber-sumber digital itu. Dulu tak wujud slogan kata maklumat di hujung jari, memang tak ada. Kalau nak kena pergi ke library cari ataupun tanya pakar kan, interview dan sebagainya. Jadi saya rasa pengalaman masa saya belajar, pengalaman masa kecil lagi, kemudian sekolah dan masuk universiti, pengalaman-pengalaman itu adalah merupakan satu latihan yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga dalam membentuk keupayaan retorik saya. Yang kemudiannya ialah memudahkan lagi kerja saya lah apabila saya menjadi pensyarah, apabila saya banyak terlibat mengendalikan banyak program dengan orang luar, in-service training dengan agensi-agensi luar, tak kira lah sama ada kerajaan, swasta, parti politik, NGO dalam negara, luar negara. Jadi kita dah ada pengalaman itu. Masa tu method tak tahu lagi tu kan, memang, tapi pengalaman lah ada. Pengalaman ada, method itu hanya apabila saya pergi sambung belajar. Bila sambung belajar secara rasmi itu. Itu macam mana Datuk boleh tiba-tiba nak daripada pertanian nak tiba-tiba nak sambung belajar ke? Okey. Pertanian pun masa tu kita ada pilihan, sama ada nak mengambil dipanggil bidang tumpuan dalam pertanian tu kan, major line. Sama ada nak buat agronomi atau nak buat plant protection, pelindungan tumbuhan, atau nak buat sains tanah, ataupun nak buat pengembangan. Pengembangan tu sekalilah pengembangan dengan komunikasi pembangunan, development communication maksud tu. So saya fikir-fikir, saya kata saya ni suka kerja dengan orang daripada bekerja dalam lab, dalam amal. Sebab yang lain tu macam plant protection, kalau kita buat kajian itu banyak di dalam amal ataupun di field lah, di ladang. Begitu juga dengan agronomi kan, nak try baju, nak try gajun dan sebagainya. Ataupun sains tanah pun sama juga. Dan pergi ambil sampel tu memang terjun dalam pit dia tu kan, yang kita korek tu. Tapi sampel yang dibawa balik tu kena bawa ke lab juga untuk dianalisis kan. Datuk tak boleh yang tu Datuk kena yang berinteraksi dengan manusia. Saya belajar juga benda-benda tu semua sebab itu wajib kena tahu. Tetapi pada waktu yang sama saya rasa lagi mencabar ni kalau kita nak bawa inovasi ni pergi ke petani. Kan, sebab petani ni dia ada dia punya pandangan sendiri, dia punya sentimen sendiri. Kadang-kadang dia kata nenek moyang dia dah lama buat begini berjaya. Jadi macam mana kita nak ubah dia? Itu sangat mencabar kan. Jadi macam mana kita nak menggunakan retorik tadi tu untuk meyakinkan dia. Mempengaruhi tindakan sosial. Mempengaruhi tindakan sosial itu, nak mengubah dia tu kan. Sebab manusia ni secara umumnya resistant untuk berubah. Dia tak mau berubah kan. Sebab dah selesa. Dah berada dalam zon selesa sekian lama kan. Macam saya katakan dululah, nak mempengaruhi pekebun kecil getah untuk tebang pokok getah dia dan tanam semula. Itu bagi saya cabarannya. Nak meyakinkan dia kan? Macam mana nak yakinkan dia tu? Walaupun pokok getah tu dia tahu susu getah pun dah kurang sebab pokok getah tua, kita nak kena tebang, tanam semula. Tapi kalau kita boleh yakinkan dia sanggup buat. Jadi maka saya pun ambil major pengembangan tu. Jadi saya tak ambil yang lain-lain yang ada kaitan dengan sains dan teknologi. Masa tu Datuk di bachelor? Bachelor. Bachelor major pengembangan. Major pengembangan. Jadi bila saya major pengembangan tu, apabila saya dipanggil untuk interview, saya ingatkan saya jadi pensyarah pengembangan. Sebab di PPPL masa itu, Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan, dia ada dua jabatan, dua bidang. Satu dia kata
pengembangan ataupun pendidikan dewasa lah, adult education. Yang satu lagi ialah komunikasi pembangunan, development communication. Apabila diinterview tahun 1985 saya ingat lagi, 1985 apabila saya tamat belajar tu, arwah Dr. Azhari, saya punya penyelia, dia kata dia boleh recommend saya lah kalau saya mau pergi sambung belajar jadi tutor untuk jadi pensyarah. Saya tanya dia ada ke kekosongan. Dia kata ada, tapi pergi jumpa dengan pengarah. Kita tak ada dekan masa tu disebut pengarah sebab kita tak ada undergraduate, kita ada master dengan PhD. Sebelum lupa, Datuk Arwah tu memang UPM ke dia asal dia punya background pendidikan? Dia memang UPM. Dia memang UPM lah. Memang daripada batch awal universiti. Memang dia produk sedang tu Sedang, memang sedang punya produk. Jadi saya pergi jumpa dengan masa itu pengarahnya ialah, saya ingat lagi, Profesor Datuk Sulaiman Yassin. Saya tanya dia kata ada kekosongan if you are interested. But, dia kata you kena buktikan lah, you must have a good CGPA, kan? Then you can apply. Sebelum tu saya juga sempat bercakap dengan arwah juga, Datuk Alang Prang Zainuddin, itu nama besar dalam pengembangan. Kita panggil Pak Alang, dia suruh panggil dia Pak Alang kan. Sebab dia juga adalah pengetua Kolej kelima masa itu. Dia mengajar saya statistik. Jadi saya bersembang dengan dia. Pak Alang pun sama juga. Pak Alang kata kalau you nak pergi sambung belajar, you punya CGPA must be very good. Baru kita boleh hantar you. Kalau setakat cukup makan tak payah ada tu. Buang masa dia je. Jadi tahun 85 tu selepas tamat belajar, saya dipanggil untuk interview. Dan saya ingat lagi Tan Sri Nayan kata, kalau kita ambil you, if we take you in sebagai tutor, wajib ni kena pergi sambung belajar. Saya kata, saya ingat lagi, saya respon saya kata kalau masa tu dia Datuk belum Tan Sri. Kalau Datuk nak hantar saya untuk agri science, saya kata I have to decline. Dia cakap itu sebab saya memang tak minat lah agri science itu. Dan saya ingat Tan Sri Nayan, Datuk Nayan masa itu kata kat saya, dia kata no, we are not sending you for, ni interview dalam bahasa Inggeris. Dia kata we are not sending you for agri science sebab dia kata kita dah cukup dah pensyarah agri science ni. Masa itulah. But we are sending you, ini saya ingat dia kata dia. We are sending you to study, to further your study dalam bidang yang you duduk merapu ni dalam kampus. Ambil So saya terkejut, tersentak saya. Saya kata, what do you mean by that? Dia kata, you don't think I don't know, apa you buat dalam kampus, you pergi bercakap sana sini and confuse the whole campus. So saya diam je lah kan? Sebab rupanya dia orang tahu aktiviti saya selama ini. Saya kata, nah, if you are sending me for that, maknanya nak pergi mendalami communication lah, ilmu komunikasi itu, saya setujulah untuk terima sebab ini peluang saya untuk belajar sesuatu yang saya belum pernah belajar secara rasmi. Kan? Contoh method tadi, method tak ada lagi tu. Method masa tu retorik belum belajar, hanya pengalaman cuba-cuba begitu. Dan tahun 85 lepas interview tu saya diterima sebagai tutor dan saya ingat tu saya register daftar lapor diri pada birthday saya. Saya sengaja tunggu birthday saya. Lepas tu saya pergi register sebab bila kita pergi angkat sumpah kan dengan Pusuruhjaya Sumpah. Saya ingat lagi penggali Kesuban. Dia ucap happy birthday dia kata. Sebab dia tengok tarikh saya tu dengan tarikh hari itulah hari yang saya register tu. 12 Ogos 85. Itu hari saya register sebagai tutor UPM. Dan kemudiannya saya diberi masa, dalam masa 1 tahun mesti dapatkan tempat di luar negara. Masa tu tak disebutlah di mana, tapi dia kata di luar negara, you have to go.
Jadi prosesnya itu nak memohon, kemudian nak ambil TOEFL masa itu, nak ambil Graduate Record Examination, GRE, sebab kita nak pergi rancangnya master terus PhD pada waktu itu. So bila saya dah diterima masuk itu, saya jumpa sekali lagi dengan Profesor Sulaiman Yassin. Saya kata, now they put me in communication, not in extension, saya kata. So what do you think? Saya tanya dia apa ruang dalam communication, sebab Profesor Sulaiman itu orang communication. Kalau arwah alam perang dengan arwah Dr. Azhari itu orang extension kan, pengembangan. Prof Sulaiman kata yang belum ada di department pada waktu itu ialah speech communication. Dia kata speech communication itu belum ada. Waktu tu dah ada bidang komunikasi, dah ada je tu? Yang komunikasi pembangunan. Okey. Komunikasi pembangunan itu dah ada. Itu memang dari UPM lah. Dan juga Los Baños di Filipina. Begitu juga dengan kalau Prof Sulaiman sendiri itu communication support extension itu. Jabatan tak ada gitu kan? Jabatan sudah ada. Namanya Jabatan Komunikasi Pembangunan. Oh, memang dari jabatan? Sudah ada. Cuma orang tu semuanya komunikasi pembangunan itu. Termasuk Prof Sulaiman Yassin itu dari Cornell. Itu orientasi di Amerika pada waktu itu. Dan saya carilah speech communication ini. Jadi setengah universiti di Amerika sendiri ada yang panggil speech communication, ada yang panggil rhetoric. So saya sangat berminat masa itu nak pergi belajar rhetoric ini di sebuah universiti yang namanya Howard University. Bukan Harvard ya, Howard. Howard University ini majoriti pensyarahnya itu adalah black. Dia punya presiden pun pada masa itulah seorang kulit hitam, ya, black. Howard University di Washington DC. Dan hampir semua black leaders yang terkenal itu, yang bagus-bagus dia punya ucapan itu, menyampaikan ucapan mereka di Howard University. Antaranya termasuklah Martin Luther King, JR, lepas itu Abdul Malik Shabazz kan, Malcolm X. Lepas itu Muhammad Ali sendiri, dan yang Jesse Jackson, Reverend, bukan Michael Jackson ya, Jesse Jackson. Lepas itu yang kemudian termasuk Obama. Daripada situ? Ya. Daripada Howard? Bukan daripada situ, tapi dia sampai pernah menyampaikan speech? Pernah dijemput untuk menyampaikan ucapan di situ. Sebab tradisi dia orang? Tradition. Dan black ni kebanyakannya adalah merupakan good speakers kan. Macam Obama kan, dia pengucap yang bagus, Martin Luther King pengucap yang bagus, Malcolm X, Abdul Malik Shabazz itu juga bagus. Ada beberapa orang lagi lah. Bukan kata yang kulit putih tak bagus, tapi maknanya orang kulit hitam ni mungkin kerana style dia bercakap dan perkataan-perkataan yang mereka gunakan. DNA perjuangan dia, siapa dia orang rasa? Jadi ialah the movement human rights movement, nak dapatkan equal right dan sebagainya itu. Mungkin kerana mereka melalui perjuangan itu, maka dia banyak bercakap dan sedaplah dia bercakap tu. Tapi malangnya saya tak boleh pergi ke Howard, walaupun masa memohon itu saya dapat 2 offer. Satu daripada Howard University, satu lagi daripada Western Illinois University di Macomb. Yang di Howard tu saya tak boleh pergi sebab dia di Washington DC. Dan saya ingat lagi kita punya maintenance allowance masa itu, stipend kita diberi $465 sebulan. Jadi itu termasuk dalam tu sewa rumah dan sebagainya. Jadi kalau saya pergi ke Howard di tengah-tengah DC, bandaraya DC itu, dengan $465 tu tolak 200 lebih sewa rumah, saya akan berada di bawah paras kemiskinan. B40 bukan B40, asnaf terus lah barangkali. Kalau B40 boleh tahan lagi, takut jadi asnaf tu. Jadi oleh kerana itu saya kata, ini tak boleh jadi sebab sayanglah walaupun universiti itu bagus. Itu dah study semua kat situ? Saya dah buat kajian dan tanya orang-orang yang menuntut di sana lah. Jadi dia orang advice, dia kata lebih bagus cari universiti yang
tidak di city lah. Kalau di city itu cost of living itu agak mahal. Itu yang saya cari Illinois lebih kurang 5 jam daripada Chicago, Macomb, Illinois itu. So di Illinois itu saya belajar secara rasmi lah method rhetoric itu, sebab programnya itu rhetoric and public address ataupun tempat lain ada juga yang panggil speech communication. Barulah ada method itu. Jadi itulah sedikit susu galuh. Betul belajar. Ni. Kita nak sambung macam mana tu? Kalau tak kita boleh berhenti dekat sini dan kita sambung kemudian. Boleh je. Kan? Saya rasa ini kita tak boleh settle kita tak boleh selesaikan. Tajuk ni kita mungkin akan tukarlah. Mungkin kita akan range tajuk ni mungkin retorik bagaimana Datuk bermula tu kan. Sebab panjang ni tak boleh selesaikan lagi. Cuma untuk yang kali pertama ni kita dah dapat selesaikan macam mana Datuk terlibat dengan retorik ni kan. The first part tu habis. The part kita habis. So yang ini second one. Mungkin kita akan pergi kepada kegunaan retorik dan sebagainya, salah faham tentang retorik itu dulu. Selesaikan salah faham tu dan baru kita pergi kepentingan retorik kepada semua orang lah, especially kepada academician, kepada orang yang bekerja di universiti. Macam mana dia nak meyakinkan pelajar dan sebagainya. So kita habiskan kat sini dulu Kita dekat sementara. InsyaAllah kita akan sambung kepada bahagian kedua ni. Untuk hari ni kita dah selesaikan. Penyatuk katalah yang lebih pentingnya nanti ni, yang pertama kita dah selesaikan lah. Yang lebih penting ni macam mana aplikasi retorik dan persepsinya. Saya rasa untuk yang ini, hari ini cukup setakat itu saja. Ke Datuk ada apa-apa gitu sebelum ni? Betul. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dengan tajuk yang juga berkaitan dengan retorik. Kita akan pergi dengan lebih detail. Terima kasih kepada tuan-tuan. Itulah saya sedar tak sedar dah dekat setengah jam lebih. Baru satu tajuk. Belum sampai bahagian kedua lagi. Baru separuh. Baru tajuk dah setengah jam. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan bahagian kedua. Terima kasih kepada tuan-tuan, perempuan, pendengar yang telah bersama dengan kita daripada awal hingga kepada yang telah pun Datuk selesaikan pengalaman di luar negara tu. Minta maaf kita tak dapat selesaikan pada hari ini, tetapi jangan risau, kami akan kembali. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi. Waalaikumsalam.